إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah kita sambung ayat yang ke-101. Siapa ada soalan-soalan, bagilah, tanyalah kepada saya. Saya datang pada jauh ni. Tanya. Tadi soalan abang ni bertanya macam mana ada nun kecil yang kita baca. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Ya. Habis ayat yang pertama, sambung ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Macam mana kita nak sambungkan? Kalau Quran Majid dulu ada nun kecil. Apa simbol nun kecil itu? Ini apa ni? Tanwin. Sebab tu bila kita belajar tajwid, hukum nun mati sama dengan tanwin. Kenapa tanwin dengan hukum nun mati sama? Sebab bunyinya sama. Macam mana ijrun? Ya. Sebenarnya kalau betul-betul tak ada beza langsung bunyi macam ni, qadirun, ya, dengan qadirun. Dari segi tulisan nampak, tetapi dari segi bunyi tak ada beza langsung. Ya. Sebab ini mati. Qadirun alladzi. Dua huruf yang mati tidak boleh bersambung. Maka macam mana nak sambungkan dia dengan? Sebab tu dia jadi nun kecil pada Quran Majid kita, tetapi diharamkan, ya, tulisan kerana tidak bertepatan dengan rasam Osmani. Ya, sebab kita wajib berdisiplin dengan tulisan Osmani. Kalau macam ni dari segi bahasa Arab dia salah. Dari segi tulisan betul begini. Jadi Quran Majid kita dulu mengajar orang-orang yang tak tahu benda ni supaya dia tidak silap membaca. Ya, qadiru lilladzi tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadirun alladzi khalaqal mauta wal haya. Jadi bunyinya betul, sebutan dia betul. Ini biasa orang tak silap sebab orang wakaf lah. Ya, kalau kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyah. Itu jadi kalau siapa yang tak tahu disiplin ni, in taraka khairan, jika dia meninggalkan khairan, ya, kebaikan ni iaitu harta, alwasiyah. Ya, khairan ini sama ijaan dia dengan nun mati. Khairan. Ya, khairan. Al-wasiyah. Ya. Jadi maknanya bunyi nun mati dengan al yang juga mati tidak boleh berbunyi. Tak boleh disambungkan dua huruf yang mati. Maka kita akan baca khaira lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ini kalau Quran Osmani sekarang ni tak ada nun dia. Ya. Macam mana? Dia bawah ni kan. Dia bawah ni kan. Di atas nun dia sekarang ni sebab nun mati, yang ni memang nun bagi bawah saja. Tetapi kalau kita baca wa ulaika hum mati al muflihun, macam mana nak sambungkan ni? Wa ulaika humul muflihun. Itu clear sebab dibariskan begitu. Tapi dalam Osmani tak ada baris ni, masalah dia. Macam kata kita baca wa ana min al muslimin, dia akan bunyikan wa ana minal muslimin. Dia memang bariskan na tu. Masalah dia nun ni tidak wujud. Dia wujud pada bunyi tetapi tidak wujud pada tulisan. Yang ni dia akan
mengelirukan orang yang tak tak bertalaki Al-Quran dengan guru. Jadi biasa orang akan baca apa? Khairal wasiyah. Silaplah dari segi bacaan, dia tetap berdosa lah, tapi bukanlah dosa yang yang kesalahan yang besar. Dia kesalahan kecil yang berlaku dalam bacaan. Jadi kita akan baca ya ayyuhalladzina amanu. Apa dia? In taraka khairanil wasiyah. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Cara dia begitu. Pilihan yang kedua, in taraka khairan al-wasiyatu lil walidain, tapi tak ada tanda wakaf pula. Tak ada tanda wakaf, kita tak boleh pandai-pandai. Kita kena patah balik kerana menghormati ulama-ulama wakaf. Wakaf dan ibtidah ada ulama dia. Ada buku khas dia pula. Punya dalamnya ilmu Allah Ta'ala ni. Baris ni bab lain. Ada satu pakar pula dalam bab baris. Macam mana tulisan-tulisan. Itu ulama rasam dipanggil. Tetapi dalam tulisan saya ni, saya banyak menulis mengikut imla'i, tulisan Arab biasa untuk menunjukkan bahasa Arab tu. Saya tidak berdisiplin dengan rasam Osmani itu. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk ayat kita. Boleh? Boleh bang? Okey. Jadi kalau kita jumpa macam ni, mesti bayangkan tanwin bunyi dia sama bunyi nun mati, dan nun mati itu hendaklah dibariskan bawah bila nak disambungkan. Sebab benda ni tak nampak, dia tahu-tahu, faham-faham ya. Macam mana orang boleh ini tak tahu pun boleh baca betul juga kadang-kadang. Ini ialah berkat talaki lah. Bila dah bertalaki Al-Quran, guru kata lama-lama dia terbiasa lah. Okey, kita masuk ayat kita. Kita keluarkan perkataan yang senang-senang dulu daripada isim dan haraf yang popular. Pertama, haraf mula, istinaf. Lamma tatkala. Isim apa? Isim zaraf apa? Zaman. Hum mana apa? Mereka. Dhamir apa ni? Muttasil. Okey, muttasil dengan apa? Fi'il. Ja'a ni tak payahlah bagaimana. Ja'a, mana apa ja'a? Datang. Siapa yang datang? Dhamir dia ni? Ada penambahan? Huwa ja'a mana apa? Dia telah datang. Tapi fa'il dia ada nanti. Ni fa'il dia. Ni cakap Melayu. Rasul. Berapa orang Rasul ni? Seorang. Kalau dua orang? Rasulani atau Rasulaini. Jamak dia? Rusulun. Pendek je. Rusul. Tilkar rusulu faddalna. Tilkar rusulu. Pendek. Tak ada waw. Tanpa waw. Itu jamak dia. Itu jamak apa dipanggil? Taksir. Min makna apa? Dari. Haraf? Indi makna apa? Di sisi. Isim ke haraf? Isim. Isim apa? Zaraf. Zaraf apa? Zaraf tempat makan. Allah cakap Melayu. Musaddiqun. Benarkan. Isim. Apa makna musaddiqun? Yang membenarkan. Kalau dalam tafsir dia kata yang bertepatan. Ini membenarkan yang bertepatan. Maknanya apa yang dalam Quran dibawa oleh Nabi SAW bertepatan dengan apa yang ada dalam Taurat. Yahudi tak boleh nak kelentong. Sebab dia orang kata kami tak nak ikut engkau wahai Muhammad. Kami ada kitab kami sendiri, Taurat, yang diturunkan kepada Nabi Musa.
Jadi Nabi Muhammad kata, jom kita buka Taurat. Dia orang tak nak buka. Sebab apa yang terkandung dalam Taurat itu sama banyak kandungan dia dengan Quran, bahkan lebih keras. Kalau hukum qisas, mana dalam Quran boleh lagi dimaafkan dengan bayar diat. Dalam hukum Taurat, bunuh, tak ada maaf. Okey, li bagi, haraf jar, ma apa yang isim ke fi'il ke haraf? Isim apa? Isim mausul. Ma apa yang? Siapa yang? Man. Orang yang? Seorang lelaki yang? Alladhi. Dua orang lelaki yang? Lazani atau? Orang-orang lelaki yang? Seorang perempuan yang? Dua orang? Ataupun orang-orang perempuan yang? Allai ataupun allati. Ya, siapa boleh lap mata, cerah masa depan. Siapa tak lap mata lagi cerah insya-Allah. Ya. Ma'a bersama, isim ke fi'il ke haraf? Isim apa? Zaraf. Zaraf apa? Makan ke zaman? Tengok. Kadang-kadang bersama masa atau bersama tempat. Tengok. Dua-dua dia boleh pakai ya. Isim zaraf mesti akan jadi apa biasanya? Mudhaf. Ingat formula? Kalau isim zaraf biasa akan jadi mudhaf. Cuma tuan-tuan kena tengok sebelah dia. Boleh tak jadi mudhaf ilaih? Sebab dhamir muttasil dengan isim mesti ya. Ni boleh tak jadi isim, ini isim zaraf kan? Dia mudhaf tak? Kenapa tak? Tengok jeleng sini. Mudhaf ilaih tak ni? Apa tanda mudhaf ilaih? Ya, kalau tuan-tuan jumpa isim zaraf, tuan-tuan pejam mata ya, rembat dia kata mudhaf. InsyaAllah 80% betul, tanpa berfikir. Okey. Mereka. Nabaza dah tadi. Huwa nabaza mana? Mencampakkan. Dia telah mencampakkan. Fi'il apa tadi? Fi'il madhi. Ni jumpa sekali lagi fariqun. Berapa? Satu kumpulan yang besar, ramai. Min. Ini asalnya min, bertemu dengan yang mati juga al. Ya, tapi ini orang tak silap baca sebab dah dibariskan. Sebenarnya kalau sebut satu-satu min alladzina, bila disambungkan minal ladzina. Ya, alladzina. Ya, orang-orang yang. Isim apa ni? Isim mausul. Ya. Kitab cakap Melayu al-kitab. Maknanya satu kitab. Al itu apa tu? Kitab apa tu? Kita kena tengok pada siapa kitab tu. Sebab kitab bila berkait dengan Bani Israel ni, kitab apa? Taurat. Kalau kita baca Al-Quran, Alif Lam Mim Zalikal Kitab, Al-Kitab tu apa? Al-Quran. Kalau dalam apa juzuk 30, faman utiya kitabahu wara'a dhahri, faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa diberikan kitab di tangan kanan dia, itu apa? Buku amalan, kitab juga ya. Faman utiya kitabah, kitabnya, tapi itu kitab catatan amal. Dalam surah Al-Waqi'ah lah, fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Kitabim maknun, dalam kitab yang tersimpan. Disimpan Al-Quran tu di dalam kitab yang tersimpan, tak ada siapa boleh menyentuh kecuali orang yang disucikan, iaitu malaikat. Apa tu? Itu ya, kitab Al-Quran disimpan fi kitabim maknun. Itu Lauh Mahfuz. Jadi maknanya tidak semua kitab tu kita borong Al-Quran ni semua. Ada Lauh Mahfuz,
Ini kitab apa ni? Taurat. Ada Al-Quran. Kalau kepada Nabi Isa, Injil. Okey. Dalam kisah surah An-Naml, kisah putri Balqis, Balqis berkata, inni ulkiya ilayya kitabun karim, dicampakkan kepadaku surat yang mulia, kerana dalam surat tu ditulis oleh Nabi Allah Sulaiman, Bismillahirrahmanirrahim, innahu bismillahirrahmanirrahim. Apa mulia? Sebab surat ni dimulakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu bukan kitab, itu sepucuk surat. Okey, jadi kitab ni kitab Taurat. Ni jumpa pula kitab lagi. Yang ini agak mencabar. Siapa boleh menyahut cabaran ni, dia hebat. Kitab, kenapa tak ada alif lam? Bolehkah jadi mudhafun ilaih? Sebab ya, wara mana? Ini saya tanda X ni bermakna apa ni? Isim popular. Tuan-tuan melopong ni tak patut ni. Wara. Ya? Isim zaraf apa? Di belakang. Makan betul tak? Ada? Wara? Ada? Ada. Okey. Him mereka ni dhamir muttasil. Muttasil dengan apa ni? Isim. Apa tanda ni isim? Baris bawah ni, zuhuri. Kenapa dia bagi bawah? Nampak ni isim zaraf ni, isim zaraf mesti jadi apa? Mudhaf. Tuan-tuan jangan fikir InsyaAllah 80% betul. Tengok ya sebelah dia, mudhafun ilaih, bagi bawah kan. Habis kenapa zuhur ni tak ada tanwin pula ni? Mudhaf. Bukan mudhaf balik, dia juga adalah mudhaf. Dia mudhaf, dia ni mudhaf, ni mudhafun ilaih. Dan dia jadi mudhaf, yang ni mudhafun ilaih. Dia sandar-sandar. Boleh sandar seberapa banyak yang boleh, selagi mana tidak ada full stop. Kalau ayat tu sejuta, boleh bersandar sejuta. Kalau boleh lah, tapi tak jumpa lah. Okey. Zuhur mana apa zuhur? Ya? Bukan waktu zuhur. Ini daripada perkataan zahrun. Zahrun. Kalau perkataan semayan zuhur tu zuhrun. Dia barislah. Zahrun makna apa? Belakang. Di belakang dia panggil zahrun. Kalau dua belakang, zahrani ataupun zahraini. Kalau jamak dia ni lah zuhurun. Zuhurun, belakang-belakang. Dia bagi bawah sebab mudhafun ilaih. Dia tak ada alif lam sebab dia mudhaf kepada sebelahnya. Okey. Seterusnya perkataan hum mereka la, ini semua tak saya tanda X. Perkataan ka'anna, apa makna ka'anna? Seolah-olah. Ini tuan-tuan kena ingat, ini dia punya adik-beradik. Siapa ni? Ka'anna. Ka'anna. Bukan. Lah, dia punya musuh dia. Inna, anna, ka'anna, la'alla, kemudian laita. Diagram saya akan datang, saya akan masukkan dia popular lah. Untuk kali ni tak masuk. Ka'anna mana apa? Seolah-olah. Anna, sesungguhnya. La'alla, mudah-mudahan, boleh jadi. Laita, alangkah baiknya. Biasa dia laita ni biasa dia bilang ya laita. Bukan wahai tu. Ya tu makna alangkah. Ya laita. Ya laitani kuntu turaban. Alangkah baiknya ni aku kuntu
Aku telah menjadi turab, tanah. Itu kata orang kafir menyesal ketika mana berada di hari akhirat nanti. Kalau dulu aku jadi tanah elok. Laita ni satu harapan yang mustahil sampai. Man alangkah baiknya itu tak sampailah tu. La'alla harapan juga, harapan yang kesampaian. Yang boleh capai dia sebut la'alla. La'allakum tahtadun, la'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun, itu boleh capai. Kalau laita mustahil capai. Ya. Ada satu lagi kawan-kawan dia tidak disebut, iaitu lakinna. Lakinna. Lakinna makna tetapi. Ini semua adik-beradik dia lah. Adik-beradik siapa? Inna. Adik-beradik dari segi fungsi baris, iaitu menasabkan isim selepas dia. Bukan dari segi taukid, bukan adik-beradik dari segi makna. Adik-beradik dari segi baris, fungsi baris. Selepas ka'anna mesti baris atas kalau ada. Lepas inna, innallaha. Ya. Semua perkataan ni 1, 2, 3, 4, 5 ni selepas dia kalau ada isim mesti bagi atas. Maka dia akan dipanggil isim. Isim kalau inna, isim inna lah. Kalau lakinna, isim lakinna. Innallah mesti ha. Innallaha ghafurun. Ghafurun. Maka yang ini dipanggil isim inna. Minggu lepas punya ni kan, ini khabar inna. Lepas ke anna mesti baris apa? Mesti bagi atas. Lepas dia ni, lepas inna, lepas ke anna, lepas la'alla, lepas laita, lakinna, mesti isim baris atas. Kenapa tak bagi atas? Sebab dia mabni. Senang je jawapan dia. Mabni. Macam mana nak kenal mabni? Diagram warna purple. Isim terbahagi kepada dua, mabni dan mu'rab. Isim mabni ada berapa? 8. Pertama dhamir, kedua isim isyarah, ketiga mausul, keempat isim syarat, yang kelima istifham, yang keenam al-a'dad al-murakkabah, bilangan yang bercantum daripada 11 sampai 19. Ahada asyara, salasa asyara, arba'a asyara, khamsa asyara. Kan dia bergabung tu. Ahada mana apa? 1 asyara 10, 1 10 maknanya 11. Dia perkataan tu daripada 11 sampai ke 19 tu mabni. Baris dia macam tu, bagi atas semua. Ahada asyara, salasa asyara, arba'a asyara, khamsa asyara, tis'a asyara sampai tu. Okey? Dan yang ke 7 bukan ba'da, ba'du, dhal, ba'du. Apa makna ba'du? Sebahagian. Al-dhuruf isim zaraf. Kan yang banyak tu isim zaraf banyak kan? Sebahagian daripada isim zaraf tu adalah mabni. Contohnya kullama, idza, itu macam tu. Dan yang terakhir apa? Isim fi'il. Apa makna isim? Fi'il kata perbuatan. Isim tapi perbuatan. Dia adalah isim tetapi maknanya makna perbuatan. Contoh dia amin. Amin. Apa makna amin? Perkenankanlah doa kami. Itu macam fi'il apa tu?
Fi'il amar. Kalau kita azan, hayya 'alas salat, hayya, maknanya marilah. Itu isim mabni. Hayya, dia tak jadi hayyu. Dia hayyi pun tak ada. Hayya saja sampai kiamat. Jadi hayya tu bagi atas sebab dia mabni. Apa makna dia hayya? Marilah. Maknanya mana fi'il apa? Fi'il amar. Sebab kita ajar. Macam kita jom belajar bahasa Arab macam mana? Hayya bil Arabiyyah tu ha lah ha. Hayya itu pun mabni juga. Jadi maknanya ada 8 isim yang mabni. Nanti kita ada muatkan di dalam buku kita tak keluar-keluar. Tuan-tuan doa kat ni. Siapa yang doa supaya buku saya siap angkat tangan? Satu je. Adalah dua. Sebab tu lah tak keluar-keluar lagi tu. Saya ni berdoa lah, tak makbul lagi. Malam ni siap start. Lepas tu 2-3 hari Allah tak sempat. Aduh. Sebab banyak kawan-kawan saya dah order dah. Kawan saya dah buka dekat Kedah nak guna buku saya. Orang dah tunggu 60 orang. Kita sabarlah. Fotostick lah apa yang boleh dulu kata. Okey tuan-tuan, jangan banyak ruangan nak iklan. Tak balik nanti. Habis La ya'lamun mana apa? Ya'lamun Dhamir dia hum. Apa makna hum la ya'lamun? Mereka tidak mengetahui. Okey. Mari ini mencabar sikit ni tuan-tuan. Wa lamma tatkala. Ya, tatkala. Okey, ini menjadikan ayat ni biasa akan tergantung. Tatkala saya datang ke kelas ini. Ayat tu sempurna belum? Ya, saya pun melihat kelas sedang kosong. Itu ayat tu ayat pelengkap. Okey, tak apa. Tatkala jaa telah datang ia. Ia tak payah sebut sebab fa'il dia ada. Ini. Tapi kita terjemah cara tua lebih baiklah. Dalam ni supaya tak berserabut. Okey, tatkala telah datang, ini jadi apa ni? Dhamir muttasil dengan fi'il. Mesti jadi maf'ulun bih. Terjemahan dia akan. Fa'il akan terjemah oleh. Ni fa'il Okey. Tatkala telah datang hum akan mereka atau kepada mereka, itu bahasa moden dia. Telah datang kepada mereka. Mereka itu siapa? Orang Yahudi. Rasulun oleh seorang rasul min indillah, di sisi Allah. Dia tak sebut siapa rasul tu kan, menjadikan perkara ini suspend Orang nak tahu, nampak ini mesti orang yang hebat datang. Datang satu orang. Kalau saya cerita, ada satu orang semalam datang ke kelas saya. Tuan-tuan nak tahu tak? Mesti orang yang hebat. Sebab biasanya kelas saya memang ramai, tapi saya ada satu orang datang semalam kelas saya. Itu mesti orang tu, bila Allah bagi dalam bentuk nakirah, itu menjadikan orang mengambil perhatian. Rasul tu siapa tu? Ini di sini Nabi Muhammad lah. Seorang rasul min indillah, dari di sisi Allah. Musaddiqun, yang membenarkan. Maknanya kandungan yang risalah yang dibawa oleh Nabi itu membenarkan, mengiyakan atau bertepatan. 5, bagi apa yang, atau dengan apa yang, ma'ahum, bersama mereka. Bersama mereka apa? Bertepatan dengan apa yang bersama mereka apa? Taurat. Nabi itu, iaitu Rasulullah, bawa, Nabi Muhammad bawa apa? Al-Quran. Nabi itu datang
bersamaan, bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, iaitu Taurat, yang dikata oleh Yahudi, kami pegang Taurat. Ya, tiba-tiba datanglah ya Rasul tu, ya, membenarkan, mengiyakan apa yang terkandung pada kitab yang bersama mereka, iaitu Taurat. Kalau dalam bahasa Melayu, koma, ataupun kita di sini, jadi ayat apa dipanggil tu? Ayat tergantung syarat. Maka ini dipanggil ayat syarat. Apa makna syarat? Tergantung. Maka ayat selepas dia itulah dipanggil ayat pelengkap daripada sini. Pelengkap dipanggil ayat? Ayat jawab. Jawab ni makna pelengkap, bukan cakap Melayu tu. Okey, nabaza dia tak boleh sebut sebab fa'il dia je. Okey, telah mencampakkan fa'il. Fa'il terjemah oleh. Apa tanda dia fa'il? Bagi depan. Telah mencampakkan oleh satu kumpulan besar min alladzina utu. Ini ada sikit leceh ni. Dia kalau daripada perkataan, okey, cuba tuan-tuan tengok Sifir 2 fi'il madhi. Kolom nombor 1 fi'il madhi. Bunyi macam mana Sifir 2? Af'ala. Cuba tuan-tuan melompat kepada Sifir 11 fi'il apa? Madhi majhul. Macam mana bunyinya? Betul-betul? Uf'ila. Okey. Kalau macam ni, macam mana bunyinya? Arsala. Dia telah mengutuskan. Kalau jadi majhul, macam mana bunyinya? Ursila. Mana ia telah diutuskan. Beza dia. Ini dia telah mengutuskan. Okey. Cuba tuan-tuan bariskan. Asalnya a. Jadi ta. Ya, dia tak berbarisnya. Ata. Dia telah memberi. Okey, cuba tuan-tuan bariskan madhi majhul. Uf'ila, ursila. Asalnya jadi mad badal jadi dia. Ia telah diberikan. Ni, cuba tuan-tuan jalankan fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul sama dengan fi'il madhi maklum juga jalan dia. Cumanya dia ni bukan fa'il. Dia yang kena. Bukan dia yang buat ni. Ia diberikan. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan, jalankan fi'il madhi majhul. Huwa utiya. Huma. Hum. Tak ada utiu. Ni utu. Apa makna utu? Hum. Mereka telah diberikan. Mereka tu siapa? Orang yang ni. Ada hum utu. Mereka telah diberikan. Okey, semula. Huwa utiya. Huma. Hum. Ada utiu lagi tu. Semula. Kalau tak boleh balik. Saya balik lah. Tuan-tuan dia tak boleh. Semula. Huwa utiya. Huma. Utiya. Hum. Utu. Janganlah malu nak sebut. Utu. Mereka telah diberikan. Ni fi'il madhi majhul. Okey. Ini apa ni? Cuba terjemah utu. Mereka telah diberikan al-kitabah
kitab itu. Kitab apa ni? Taurat. Ya. Kalau kita jumpa ni fi'il madhi majhul, kita kena cari apa? Naib fa'il. Biasa ke cari ni? Kalau naib fa'il ini akan jadi naib fa'il, dhamir dia tu. Tapi naib fa'il macam maf'ul bih, iaitu yang kena. Di sini naib fa'il dia apa? Dhamir dia apa? Telah dikurniakan kepada mereka, atau mereka telah diberikan. Ini akan jadi maf'ul bih kitab, iaitu kitab Taurat. Yang ini yang akan mengelirukan. Sebab ini fi'il mencampakkan. Siapa yang mencampakkan? Satu kumpulan besar. Apa yang kena campakkan? Kitab yang mana satu? Yelah, betul lah. Ni ada dua kitab ni. Alkitab yang pertama ke kitab yang kedua? Di sini akan mengelirukan tuan-tuan. Okey, sebab kita nak balik, kita kena cepatkan sikit. Kalau tuan-tuan tak faham, minggu depan minta saya ulang supaya kita mahirkan dalam bab ini. Sebenarnya ini adalah satu perkataan yang simpelnya. Apa makna alladzina? Orang-orang yang mereka telah diberikan Alkitab. Siapa tu? Siapa tu? Ni, ini boleh diringkas dengan satu perkataan je, iaitu Yahudi. Orang Al-Yahud. Kalau kita nak bariskan Al-Yahud, maknanya nabadha fariqum minal Yahudi, telah mencampakkan oleh satu kumpulan besar di kalangan orang Yahudi. Mana maf'ul bih dia? Ni tu maf'ul bih dia. Ni maf'ul bih pada utu Yes, sebahagian besar daripada orang Yahudi itu telah mencampakkan kitab itu, mencampakkan kitab Allahi. Apa makna kitab Allah? Kitab Allah itu kitab apa? Di sini kitab Taurat lah. Orang Yahudi masa dulu mencampakkan kitab Allah itu, iaitu kitab Taurat, wara'ah, di belakang zuhurihim. Campakkan kat belakang mana? Buang tu mana? Tak nak pakai dan tak nak beramal. Ini sebagai satu bahasa simbolik lah Bukan dia betul-betul ambil campak kat belakang. Ini simbolik kepada mereka, tak campak kat belakang, tak nak pakai, tak nak tengok pun, tak nak guna pun. Makna tidak mahu beramal. Sebab tu dia campak kat belakang. Ka'anna, seolah-olah hum, mereka tu siapa? Orang Yahudi. La ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Seolah-olah mereka tidak mengetahui apa-apa dalam kitab Taurat. Akhirnya dia beramal apa? Beramal dengan apa yang mereka nak. Tak ada, bukan dalam kitab Taurat. Beramal dengan hawa nafsu mereka. Seolah-olah mereka tak tahu pun ajaran dalam kitab Taurat. Okey, habis cerita tuan-tuan, kita ulang semula. Wa lamma, tatkala, ja'a, telah datang, hum, akan mereka atau kepada mereka, kepada orang Yahudi, rasulun, seorang rasul. Seorang rasul ni kalau dalam tafsir Nabi Muhammad lah, min indillah, dari sisi Allah, musaddiqun, ini sifat kepada rasul tu, membenarkan atau menepati, lima, dengan apa yang. Ini liya kali ni lebih sesuai diterjemah dengan, bukan untuk, dengan apa yang, ma'ahum, bersama mereka, bersama mereka. Musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang bersama mereka dalam kitab Taurat. Ayat itu tergantung. Nabaza, telah mencampakkan, fariqun min alladzina utul kitab, orang-orang yang
Mereka telah diberikan kitab, iaitu orang Yahudi, telah mencampakkan satu kumpulan besar dari kalangan orang Yahudi akan kitab Allah itu kitab Taurat, wara'a, di belakang zuhurihim, di belakang belakang mereka, tak nak pakai. Ini cerita tentang banyak tentang kisah-kisah Nabi Muhammad, tapi dicampak kat belakang, tak nak pakai. Ka'annahum, mereka, iaitu orang Yahudi, la ya'lamun, tidak mengetahui. Fa'il dia siapa? Hum tu siapa? Yahudi. Maf'ul bih dia apa? Buat sendiri. Ka'annahum la ya'lamuna syai'an minat Taurat. Apa makna syai'an? Seolah-olah mereka tak tahu sikit pun minat Taurat, daripada Taurat yang menceritakan tentang kerasulan Nabi Muhammad. Seolah-olah tak tahu apa pun, macam buta betul. Dia orang ni, sedangkan dia yang kempen tentang Nabi akhir zaman. Ketika mana mereka berperang dengan kabilah Aus dan Khazraj di Madinah, Yahudi dah promosi dah Nabi ni. Tiba-tiba tak. Ada persoalan tuan-tuan dan puan-puan? Dia di belakang. Ini di belakang tu belakang sana, ni belakang ni, tulang belakang kita ni. Abang mencampakkan pen ni belakang abang. Jauh sikit lah. Kalau zuhur ni belakang yang ni. Kalau ini belakang saya yang ni, bang. Papan putih terletak di belakang saya. Itu jauh. Macam ini, mikrofon terletak di atas meja. Ini ala. Kalau kipas itu fauqa, di atas saya, di atas tu. Okey, musaddiqun ini kalau dalam tafsir saya, musaddiqun ini menepati, menepati ciri-ciri. Maknanya Nabi Muhammad datang tu menepati ciri-ciri Rasul akhir zaman seperti mana yang dalam kitab Taurat. Itu maksud di sini. Menepati apa yang bersama mereka, iaitu sifat-sifat Nabi Muhammad yang ada dalam kitab Taurat, betul-betul datang daripada Nabi itu sebiji. Rasul. Ya. Ni membenarkan maksud di sini. Rasul tu, dia punya peribadi tu, sifat-sifat dia sebiji, seperti mana yang diceritakan dalam kitab Taurat. Tapi dia orang campak semua, tak pakai langsung kitab Taurat tu, walaupun panduan dia sudah jelas nak mengenal Nabi akhir zaman. Boleh tuan-tuan? Ada kekeliruan? Ada satu lagi. Tuan-tuan ni suka belajar tengah hari ke tak? Soalan minggu lepas. Tak suka Tapi kalau masa ustaz tu datang, dia mengajar di bawah, kita belajar di atas, boleh? Bising bising belaga-laga lah. Tak boleh lah. Dia orang kata bising. Okey, tuan-tuan dan puan, macam biasa juga lah. Kalau ustaz tu datang, kita belajar tengah hari juga lah. Tapi kelas tengah hari tak ramai. Sebab kalau tukar tempat, ada tempat ke? Di mana? Itu Alif nanti tolong ambil nombor kat abang. Nanti saya cuba bincangkan.
Jauh tak daripada sini? Ada dua kolej komuniti yang komuniti Tanggung Batu atau komuniti Masjid Tanah. Jauh tak dari sini? Lebar. Tapi kalau komuniti Masjid Tanah, dia ada sewa, dia dari selesa. Cumanya semua orang ni takut banyak yang jalan kaki datang. Semua naik kenderaan kan. Alam Melaka ni kecil lah tuan-tuan. Alah, kami duduk sana jauh pergi jalan. Kami ni daripada Calang lagi jauh. Tak apalah, nanti kami bincangkan. Nanti kami bincangkan semula dengan tuan-tuan. Nanti Alif dapatkan nombor tu. Nanti bincang dengan Ustaz Nasruddin lah. Sebab keputusan daripada Ustaz Nasr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.